Surah Ali Imran, muka surat 65, ayat ke 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Alhamdulillah hadirin hadirat muslim muslimat, sambungnya mudzakarah mudarasah surah Ali Imran, pembicaraan surah Ali Imran. Minggu lepas kita baca berkenaan dengan ayat ke-100 sehingga ayat 110 berkenaan dengan Allah SWT bagi tahu panduan kepada kita bagaimana supaya kita tidak sesat. Ayat ke-100 sampai ayat ke-110, akhir 110, kuntum khairum, kamu akan jadi umat yang terbaik, pasti kamu akan jadi umat yang terbaik. Allah Ta'ala bagi tahu umat ni. Bila kita buat gambar ni, bila kita buat ayat sebelum, bila kita tidak ikut Yahudi dan Nasara, bila kita tidak hidup cara beragama Yahudi dan Nasara, kita ada cara kita sendiri, baik dari sudut akidah, baik dari sudut ibadat, baik dari sudut muamalah, baik dari sudut akhlak, baik dari sudut baik dari sudut ekonomi, baik dari sudut pemerintahan. Islam ni dia berdiri sendiri, dia tak tupai orang lain, dia paling tinggi, dia tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Islam ni. Jadi Allah SWT bagi tahu mula-mula sekali jangan ikut orang lain. Kita ada sibrah kita, surah Baqarah sebelum ni, sibratullah wa man ahsanu minallahi sibrah. Itulah celupai Allah. Gapo dia celupai Allah? Tengok ayat sebelum dia. Gapo dia ayat sebelum dia? Taslim pada Allah. Tunduk dan patuh hanya pada Allah, tak peduli pada orang lain. Ikut milah Nabi Ibrahim.
Itu sibuk Allah. Sibuk Allah ni milah Nabi Ibrahim. Milah Nabi Ibrahim maksudnya cara beragama Nabi Ibrahim. Lagu mana Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala? Itu sibuk kita, itu celupai kita. Celupai Allah ni yang Allah Ta'ala bagi tahu seperti mana milah Nabi Ibrahim. Dan milah Nabi Ibrahim lagu mana? Bagaimana sikap Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunduk dan patuh. Seperti mana seekor lembu dengan tuai dia. Seperti mana seekor lembu dengan tuai dia. Tak. Apa saja mari daripada Allah, buat. Ni payah. Tak. Jadi ayat ke-100 surah ni selepas Allah Ta'ala bagi cerita pada kita, surah Ali Imran ni bagi tahu pada kita ke apa? Di antara punca manusia sesat ni ikut hawa nafsu. Dihias zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Mula-mula sekali Allah Ta'ala bagi tahu. Menyebabkan manusia tak boleh beriman dengan Allah SWT. Manusia dihalang oleh apa dia? Oleh cinta pada dunia. Yang kedua apa dia? Ditipu oleh ulama-ulama su', ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama yang panjang lebar Allah Ta'ala cerita. Dan ulama ni jadi jahat apa? Cinta pada dunia juga. Kerana cinta pada dunia. Jadi, sebab itulah lepas tu Allah Ta'ala cerita bagi tahu pada dunia, tawajuh kita pada Allah, bahawa kemuliaan kehinaan adalah genggaman Allah. Kuasa dalam genggaman Allah. Segala sesuatu dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita tawajuh pada dia supaya ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh hinakan satu orang dalam bentuk mulia. Allah Ta'ala boleh muliakan satu orang dalam bentuk nampak hina. Tak, Fir'aun Allah Ta'ala bagi segala kemuliaan tapi hina. Qarun, Haman, pada dia tu segala asbab-asbab kemuliaan tapi hina. Pada Nabi Musa tidak ada asbab-asbab kemuliaan tapi mulia. Tak. Seperti mana surah Ali Imran. Keluarga Ali Imran ni pada pandangan ketika mana keluarga ni hidup dihina. Tapi di sisi Allah mulia. Dia tengok Allah Ta'ala angkat dia. Nama dalam Quran ni, dalam Quran kita ni, satu surah Ali Imran. Tak, dibaca. Setiap huruf tu 10 hasanah. Tak, setiap huruf tu 10 hasanah. Jadi mula-mula sekali selepas Allah Ta'ala cerita pada kita bagaimana umat dulu sesat. Tak. Kerana mereka tidak jadikan kitab Allah, tidak jadikan sunnah Nabi mereka ni sebagai panduan. Bahkan Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, ada di antara ulama mereka ni pusing lidah. Kitab kata lagu lain tapi dia kata lagu lain. Tak. Kitab ikut kanan, dia ikut kiri. Kemudian dia kata, hak ni pun Allah Ta'ala nak juga. Allah Ta'ala bagi tahu, wa inna minhum la fariqan yalun alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib. Allah Ta'ala bagi tahu wa hum ya'lamun. Tak. Ayat ke-78. Surah ni, surah yang kita baca dah. Ayat ke-78. Allah Ta'ala bagi tahu ada di kalangan mereka. Siapa mereka ni? Ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat. Bila mengajar, bila syarah kitab, tak, mereka pusing lidah. Mereka buat tahrif. Mereka tipu. Mereka tidak ayat benar. Tak. Allah Ta'ala kata kanan, dia kata kiri. Nabi mereka kata kanan, mereka kiri. Kemudian mereka kata gini, Allah Ta'ala nak guna nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Mereka tak tahu ke mereka tahu. Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi Allah Ta'ala sudah redah daripada kita. Tak. Ulama umat dulu sebelum kita macam mana boleh sesat, sedangkan mereka ada kitab seperti mana kita, mereka ada nabi seperti mana kita, baru mereka boleh sesat. Sebab mereka tidak ikut kitab mereka, mereka tidak ikut nabi mereka, sesat. Itu saja. Semudah tu sebenarnya. Semudah tu sebenarnya. Sebab itulah ayat ke-100 tu Allah Ta'ala mula tawajuh pada kita, pada umat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, sekiranya kamu, kalau kamu ikut orang lagu ni, tak, cara beragama orang lagu ni, nescaya mereka akan jadikan kamu kafir selepas kamu beriman. Bagaimana kamu boleh kufur sedangkan bersama kamu ada kitab Allah? Siapa dia pegang teguh dengan kitab Allah, pasti dia akan di jalan yang lurus. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, tunduklah kamu hanya pada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan kitab Allah, jangan pecah belah. Dan hendaklah ada di kalangan umat ni bangun buat kerja, ajak orang pada Allah, cegah orang pada mungkar. Kena ada. Jangan jadi sekali lagi wala takunu kalladzi. Jangan kamu jadi seperti mana orang sebelum kamu. Ada kitab Allah, ada rasul, tak ikut kitab Allah, tak ikut rasul, ikut pada masing-masing, menyebabkan mereka pecah belah.
menyebabkan mereka pecah belah. Dan kita kena tahu musuh kita akan usaha supaya kita tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul. Jadi kita pecah belah ni kerana kita cuba nak dakwa bahawa ini cara beragama tapi bukan dengan cara Allah. Kita nak dakwa ini cara beragama tapi bukan cara Rasulullah. Tapi kita tetap pertahankan. Itu jadi macam-macam. Kalau kita ikut hanya Allah dan Rasul, dia kata tak cerdik mana, tamada. Seperti mana para sahabat kan? Para sahabat ni tak peduli orang lain. Sebab tu golongan-golongan munafikin tuduh sahabat ni apa? Sufaha, orang bodoh. Sebab apa? Sahabat ni tak ada. Sahabat bila dengar Allah dan Rasul tu buat. Cuba buat. Dia tengok Allah SWT bagi panduan pada kita. Bagi panduan pada kita. Sekali lagi ayat kita baca pada malam ni. Ayat kita baca pada malam ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Tak habis lagi. Dalam surah Ali Imran ni berkenaan nasihat Allah SWT kepada orang mukmin, pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan siapa dia ni selain daripada orang Islam, khususnya Yahudi dan Nasara ni, sebagai teman rapat. Jangan jadikan mereka. Jangan jadikan mereka ni teman rapat. Sebab payah. Kita baca dalam surah ni Allah SWT sebelum datang ke ayat begini juga, sebelum ni Allah Taala mulakan dengan ayat apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Akhir habis ayat tu Allah Taala kata apa? La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya amin dunil mu'minin. Jangan kamu jadikan orang mukmin, orang kafir ni sebagai teman kamu, ikutan kamu selain daripada mukmin. Tengok nilai orang mukmin ni mahal. Betul kita ni tak, kita kena usaha masukkan dalam hati kita dan sama-sama kita nilai orang Islam ni mahal. Nilai orang Islam ni mahal. Tak? Sebab ni sunnah Nabi, ni cara Nabi SAW. Sebab tu tak boleh mengupah. Maruah orang Islam, harta orang Islam haram sama-sama kita. Orang Islam ni nilai dia mahal. Sebab dalam orang manusia dia lah sama-sama kita setuju Allah tu Allah, Nabi tu Nabi, kiblat tu kiblat. Maka kita mulia ke atas dasar ni. Dalam Muslim, dalam riwayat Muslim, dalam hadis sahih Muslim, bila berlaku Fathu Mekah, bukan Fathu Mekah, dalam sahih Muslim cerita ketika mana bila berlaku Hudaibiyah, berlaku apa dia? Gencatan senjata Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Jadi orang Islam boleh pergi ke Mekah, orang Mekah boleh pergi ke Madinah. Jadi Abu Sufyan pergi ke Madinah. Tak. Masa tu dia tak masuk Islam lagi. Jadi Abu Sufyan jalan bersama Abu Sufyan ni ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dalam perjalanan itu mereka lalu dekat siapa dia? Suhaib, Bilal, Salman Al-Farisi. Tengok. Bilal, Suhaib, Salman Al-Farisi. Suhaib daripada Rum, hamba daripada Rum. Bilal Habsyi, Salman Farisi. Mereka ni semua ni hamba. Masa di Mekah kan, dijadikan hamba. Dan mereka banyak kena seksa di Mekah mula. Tak, seperti mana kita maklum, tak Bilal kena kata. Jadi tiba-tiba tengok Abu Sufyan kan, musuh nombor satu, tak perang. Jadi mereka bertiga tu kata apa dia? Bahasa dia lah, tak. Tekak dia ni sepatut ni kena pedai Allah ni, baru sesuatu tekak dia ni. Tak. Dia Abu Sufyan dengar, dia Abu Bakar dengar. Jadi Abu Bakar bila dengar percakapan begitu, dia Abu Bakar mungkin duduk ikrar ataupun duduk sambut Abu Sufyan untuk tarik dia Islam ke. Tak. Abu Bakar Quraisy, hak ni Quraisy. Tak. Jadi bila yang kecek lagu tu, bila ni golongan hamba. Golongan hamba. Jadi percakapan mereka tu didengar oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bila dengar, Abu Bakar tegur mereka, ataqulu hadza fi sayyidi Quraisy,
Tak. Au min syuyukhi Quraisy. Kamu kecek lagu ni kepada ketua Quraisy. Tak. Pada orang yang ada kedudukan tinggi ni. Mari kita kata YB, menteri besar. Tak. Kecek lagu ni. Jadi Abu Bakar tak puas hati. Dia Abu Bakar ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, Suhaib, Bilal, Salman, dia kecek lagu ni depan Abu Sufyan. Nabi kata apa dia? Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu buat mereka marah pada kamu buat bila Suhaib dan Salman ni marah pada kamu. Kamu telah ucap satu perkataan yang mana mereka marah pada kamu. Maka Abu Bakar kata, tidak ya Rasulullah. Tidak. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kalau kamu ucap perkataan yang menyebabkan Suhaib, Bilal, Salman marah pada kamu, Allah SWT akan marah pada kamu. Allah SWT marah pada kamu. Tengok Nabi tanya. Tak. Inilah orang Islam ni, walaupun hamba. Ni ayat-ayat begini, surah-surah begini tu. Ni selepas surah ni turun, bagaimana Nabi tatbik, Nabi ta'wil, Nabi amal. Tak. Kita kena orang Islam ni orang paling tinggi sekali. Benda ni kena bina ni. Kena bina. Ihsas ni kena ada dari diri orang Islam. Dia bila ihsas ni cabut ni jadi pecah belah. Tak, jadi pecah belah. Dia benda ni cabut kerana apa? Dia cabut dengan benda lain tu kerana dunia. Kerana dunia juga. Kerana kedudukan, kerana harta. Seperti mana awal surah ni Allah Taala bagi tahu, zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanati. Ni kesukaan manusia ni. Buat nak berobat hak ni dia kena apa? Cerita akhirat, syurga. Tak, kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati. Jadi Abu Bakar bila dengar Nabi tegur itu, pergi jumpa Salman, pergi jumpa Abu Bakar, pergi jumpa Bilal, pergi jumpa Suhaib. Aku telah menyebabkan kamu marah ke? Tanya. Maka Bilal bagi tahu, tidak ya wahai Abu Bakar. Semoga Allah Taala ampun dosa kamu. Semoga Allah Taala ampun dosa kamu. Tak. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Abu Bakar. Nabi tegur Abu Bakar. Tak. Menyebabkan orang Islam marah ni mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dia kena faham lagu tu sebenarnya. Kena faham lagu tu. Bapa perkara ni dibina, ini supaya kita rasa hormat, kasih sayang pada orang Islam. Dibina. Ini peringkat-peringkat awal bagaimana Nabi bina para sahabat. Dalam safar, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pernah dalam satu safar. Jadi setiap kali mereka safar, mereka dalam perjalanan ni, Quraisy orang besar ni dia ada khadim dia ada orang yang khidmat pada dia. Jadi satu hari tu bila mereka bangun daripada rehat, tidur tak. Tengok makanan tak siap. Makanan tak siap. Orang khidmat. Tengok orang khidmat tidur. Maka Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kata apa? Awak tidur ni. Itu percakapan mereka. Hada lanaum. Mereka ni khidmat kita ni kuat tidur. Cakapan. Ini panggil ke mana? Memang kuat tidur, tapi dia panggil mengupak ni. Perkara sebenar yang pada orang itu. Tapi orang itu kalau kecek daripada dia tak suka. Panggil mengupak. Jadi mereka pun Abu Bakar dengan Sayyidina Umar gerak bangun, pergi jumpa Nabi, minta dengan Nabi makan neh. Salam pada Nabi, kemudian minta dengan Nabi makan neh. Jadi bila minta dengan Nabi kata, mereka berdua tu makan dah. Abu Bakar dengan Umar makan dah. Makan dah. Jadi khadir lagi kata, Nabi kata mu makan dah. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bila kata kami makan dah, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami tak makan lagi. Macam mana tu kata kami makan dah? Nabi kata bahkan kamu sudah makan dah. Aku tengok tu dah ada daging celah-celah gigi kamu. Daging celah gigi. Maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, istighfar untuk saya. Nabi kata bal, tak, pergi cari dia, minta dia istighfar untuk kamu. Dalam proses Nabi tarbiyah para sahabat.
Seperti mana kita baca di dalam adab mufrad ke tak? Bila orang caci Abu Bakar depan Nabi ke tak? Nabi senyap ke? Nabi senyum je. Tak orang caci Abu Bakar. Caci, Nabi senyum. Abu Bakar jawab, Nabi marah. Berubah wajah Nabi, Nabi tinggal. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, dia tu duk caci aku, duk caci gini-gini tak? Mu senyum je, tak kata apa. Tapi bila aku jawab untuk bela dia aku, mu berubah. Tak, mu lari ni. Nabi kata, mula-mula ada sesetan ya. Bila mu jawab ada 2 setan. Dan aku tak akan duduk bersama dengan setan. Dia kata, masa mu tak jawab tu malaikat duk jawab. Masa mu tak jawab tu, orang caci kamu tu, malaikat duk jawab. Ini kan cara Nabi islah supaya sebab sahabat pada peringkat awal tak berlaku perpecahan di kalangan mereka kerana perkara beginilah. Cakap gini, berdebat gini, tak caci mencaci, menyebabkan pecah belah, menyebabkan perang sama-sama mereka. Jadi cara Nabi nak perubahan, sehingga kemuncaknya ayat yang kita baca, surah yang kita baca ni, mula tanda Allah Taala beritahu jangan jadikan orang kafir, jangan jadikan orang Yahudi, jangan jadikan orang Nasara, jangan jadikan orang kafir ni sebagai teman kamu. Jadikan sama-sama mukmin ni teman kamu. Sebab tu hatta bagi makan pun pada mukmin. Dan Nabi suruh jadi orang mukmin. Tak. Nabi kata dah dengar, yang kamu bagi makan malaikat taqi, malaikat orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, malaikat orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bina ihsas dak nilai orang Islam lebih mahal daripada siapa-siapa. Tu kan ni cara kita nak bina umat. Jadi kalau benda ni kita tak jelas, maka kita akan pening. Maka kita akan terkesan dengan tengok orang kafir molek lagi daripada orang Islam. Tak, kita tengok sudut pandang kita kan macam sudut pandang orang kafir juga kan. Kita tengok orang kafir tak tipu kita gini, orang Islam tipu kita gini, baik orang kafir pula. Tu kita tak pandang menilai dari sudut asas dia. Dari sudut asas dia. Tak. Maka kita akan jadi keliru. Tak. Kita berhadapan dengan orang Islam yang bermasalah. Maka kita buku Islam. Tak. Kemudian kita tengok orang kafir. Maka kita buat penilaian orang kafir dengan Islam sama. Penilaian kita tu masalah dah. Sudah kita tengok Allah Taala bagi tahu. Sebab tu dia kena faham ada sudut kronologi dia. Apa tu ayat begini ni? Kita jangan baca ayat begini. Allah Taala kata jangan jadikan orang kafir sebagai teman kamu tak. Kita tengok orang Islam punah-punah belakang. Punah sebab kita tinggalkan pun dah kita tinggal amar ma'ruf nahi munkar. Punah sebab kita tak bina keluarga kita. Kita tak bina hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Kita tak buat agama ni maksud hidup kita. Kita buat agama ni sebagai kosmetik untuk pelengkap hidup kita. Agama ni sekadar untuk comel kita. Bukan kita ambil agama sungguh-sungguh. Tak, sungguh-sungguh. Maka bila mari keadaan kan, tuan-tuan, bila manusia ni ambil agama sekadar adat, tak, maka dia tidak ada kekuatan. Tak. Agama ni kalau jadi adat ruh dia tak ada. Bila ruh tak ada, dia tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan maksud apa dia? Bagaimana dia nak jalani ujian seperti mana orang beragama? Bagaimana satu orang itu nak istiqamah di atas kebenaran? Sedangkan dengan ikut kebenaran ni menyebabkan dunia dia tak maju, menyebabkan dunia dia jadi korang-korang ataupun menyebabkan dia dalam bahaya. Atas dasar apa dia nak kekal di atas kebenaran? Tak ada. Kalau dia tak jelas tentang Allah, tak jelas tentang akhirat, tak jelas tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia bakal dia terkesan dengan kehidupan dunia ni. Tak ada kekuatan. Ibadat-ibadat dia tidak ada ruh, sebab tu dia akan terkesan. Jadi sepuluh ramah-ramah. Ya, seperti mana kita buat contoh tak? Kalau rasuah lah contoh. Tak, kalau bawi 100 juga, nak mahu kau kan. Geger kau kan. Ada orang nak bagi rasuah. Berapa 100? Tak, 200 geger lagi kau kan. 500 geger lagi. Nak kena 10,000 senyap. Tak, 10,000 senyap. 10,000 tiap-tiap bulan pula kan? Atas dasar apa dia tak saya ambil? Ini kata ujian. Sebab tu Quran ni dia bina daripada tapak yang asas yang kemah. Sebab tu bila kita baca ayat begini, Allah Taala nasihat pada kita, jangan jadi kau kafir ni sebagai teman kamu. Allah Taala jelas kan? La ya'lunakum khabala waddu, Allah Taala bagi tahu. Dia tidak akan pedulikan
musibah yang menimpa kita, hakikatnya Allah Taala bagi tahu. Bahkan waduma, ingin sekali Allah Taala dah ke mereka nak supaya musibah menimpa kita. Menimpa kita. Ni Allah Taala bagi tahu, mukmin. Sebab orang mukmin dengan kafir tak hidup sekali. Tak hidup sekali. Tak. Ni ketika mana surah yang kita baca ni, Allah SWT tarbiyah para sahabat. Tarbiyah para sahabat. Sahabat mana? Sahabat di Madinah. Yahudi kan dulu kan dia, mereka ni temai rapat, khulafa. Tak, temai rapat. Jadi mula ayat Quran turun dedah kan. Tak, mereka orang kafir ni buat baik, khususnya Yahudi buat baik kerana ada kepentingan ya. Kerana ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, tak buat baik. Itu asal manusia lagu tu. Asal, bukan masalah Yahudi. Bahkan sekarang zaman kita ni, orang sama-sama Islam pun kita kan. Kalau ada kepentingan itu kan, baik lalu. Kerek mari. Tak ada kepentingan. Tak ada. Tak, dekat pilihan raya mari macam. Tanya khabar macam. Tak. Habis, tak ada dah. Dia main gitu. Ni sama-sama Islam. Belum gitu. Allah Taala ni orang kafir. Sebab apa? Sebab hubungan itu bukan dibina kerana Allah. Dibina atas dasar kepentingan. Ni tak boleh. Tak boleh maju ni. Tak. Bila tidak ada kepentingan, tak peduli. Tak. Allah Taala jelaskan pada kita. Sekali lagi dalam surah ni, tak, selepas jelas kepada kita ni, jangan jadi kawan kafir, jangan jadi kawan kafir ni, sehingga sampai ke ayat ni. Kemudian ayat seterusnya Allah Taala bagi tahu, jangan bersedih dengan ujian. Dah ayat ke-120 kita langkau gitulah. Ayat tengah-tengah tu Allah Taala bagi tahu hakikat. Mereka zahir yang nampak suka pada kamu, hakikat mereka tak suka. Tak suka. Orang kafir tak akan suka pada orang Islam. Taala bagi tahu. Tak. Nah, Yahudi dan Nasara, mereka tak akan suka pada orang Islam. Depan yang mereka tunjuk suka, tapi belakang mereka nak marah. Ni Allah Taala dedahkan. Dan Allah Taala Maha benar. Ilmu dia meliputi. Kemudian Allah Taala pujuk kita. Sekiranya kamu dengan berpegang teguh ni, Allah Taala bagi tahu menyebabkan kamu ni ditimpa kebaikan ataupun keburukan, Allah Taala bagi in tamsaskun hasanah tasuhum. Bila kamu ditimpa kebaikan, mereka rasa sedih. Mereka rasa tak selesa. Bila kamu ditimpa musibah, mereka rasa gembira. Ni Allah Taala dedah. Oleh kerana itu tengok ayat seterusnya, ayat 120 ni panduan daripada kita. Gapo dia? In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ni ayat untuk kita. Ni jaminan daripada Allah yang kontrol langit dan bumi, yang kontrol apa yang ada di atas muka bumi ni. Allah nak kata apa? Ni qanun ni. Sekiranya kamu sabar. Sabar ke apa? Di atas ketaatan. Wa tattaqu, jaga perintah Allah SWT. Allah Taala kata apa? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Perancangan mereka tidak akan bagi mudarat pada kamu sedikit pun. Betul? Baca ayat ni. Ni Allah. Tapi halat suasana tu bagi gambar dia apa dia? Para sahabat di Madinah ni tak terpaksa kita kena bina hubungan dengan Yahudi. Sebab apa? Toke-toke, senjata-senjata, semua ekonomi di bawah dia belakang. Tak. Keadaan yang suasana tu beza. Tak. Tapi tengok Allah Taala bagi jaminan. In tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Maknanya tu daripada ayat ni kita tahu bahawa Yahudi ni ada buat perancangan bagaimana untuk hapuskan Islam di Madinah. Tapi tidak ada satu hadis pun. Tak Nabi bicara dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, lagu mana nak lawan Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Tak ada. Bahkan kita semua maklum, Nabi muamalat dengan mereka macam biasa. Bahkan Nabi buta pun dengan mereka. Di sudut kehidupan. Nabi benar-benar hanya ikut wahyu ya. Nabi hanya benar-benar ikut wahyu. Ikut wahyu, tak perlu ni. Sebab tu kita sebenarnya tak perlu nak zaman kita sekarang. Kita kata zaman kita ni zaman, kalau orang ada kata, kita kena tahu juga perancangan musuh. Tu tahu. Kita tahu perancangan musuh. Allah Taala sudah bagi tahu dah sebab musuh dia sentiasa buat perancangan, tak apa kita. Bukan setakat Allah Taala bagi tahu musuh sentiasa buat perancangan ni. Allah Taala bagi tu usaha musuh untuk hapuskan kita sia-sia. Surah Muhammad, baca surah awal surah Muhammad. Allah Taala bagi ayat pertama lagi, sesungguhnya usaha orang kafir untuk hapus kamu, untuk halal agama Allah ni sia-sia. Sebab apa? Nabi dah doa dah tu kan. Nabi doa, 3 doa Allah Taala terima doa Nabi ke tak? Doa keempat Allah Taala terima.
Kalau tak silap. Doa pertama kan, ya Allah, jangan kamu binasakan umat ni dengan apa? Dengan azab. Dengan musibah. Dengan musibah ni umat ni tak akan binasa. Doa ni telah diterima oleh Allah semua. Tak ada mana-mana musibah. Sebab tu perancangan kata nak buat gapo-gapo untuk dengan Allah ni, tak payah. Kita tak perlu bimbang dah. Tak, dengan wabak kau, dengan gapo kau tu, doa tu telah diterima oleh Nabi, oleh Allah SWT. Nabi telah doa, ya Allah jangan binasa umat ni dengan musibah. Ni Allah Taala terima. Yang kedua, jangan binasakan umat ni dengan sebab musuh. Tengok musuh. Nabi doa, ya Allah jangan binasakan umat aku ni dengan apa? Dengan perancangan musuh. Musuh ni Allah Taala terima dah doa ni. Yang ketiga Allah Taala terima. Doa apa dia? Ya Allah jangan buatkan umat ni balah sama-sama dia. Tengok sejarah kita kan. Tengok sejarah kita ni. Tatar masuk kalahkan orang Islam di Baghdad tu. Dengan sebab apa? Bukan sebab Tatar semata-mata tak mampu. Tatar guna orang Islam. Orang Islam balah sama orang Islam. Orang Islam balah. Bila orang Islam balah sama orang Islam, Tatar mari masuk dua-dua dia sembelih. Tak. Tengok sejarah. Semua sejarah-sejarah kita ni yang menyebabkan Islam ni jatuh ke apa? Kerana orang Islam. Kerana orang Islam. Orang Islam berada di pihak kafir, bersama dengan orang kafir. Untuk kata orang Islam. Ni Allah Taala tak terima. Bila Nabi doa, ya Allah jangan buatkan umat aku ni balas sama-sama sendiri. Berapa Allah Taala tak terima doa ni? Tu Quran buat kepada dia. Allah Taala hantar Rasul buat kepada dia. Dunia tempat ujian. Tapi jaminannya sudah ada. Sebab Quran sudah ada. Ikut saja. Kita semua lagu mana fikir bagaimana untuk sempurnakan perintah-perintah Allah Taala adalah kita Allah ni. Itu je tugas kita. Mula-mula kan bagaimana kita nak taat perintah Allah ikut. Bagaimana keluarga kita, bagaimana isteri kita, bagaimana anak kita, bagaimana jiran kita, bagaimana adik kita, bagaimana semua taat. Allah Taala akan tanya ni Allah Taala tak akan tanya lain. Allah Taala tak akan tanya. Tapi kita duk sibuk dengan orang lain. Kita amalan lagu mana kita? Keluarga kita amalan lagu mana? Tengok ni Allah Taala bagi jamin. Sekiranya kamu bersabar, sabar kau di atas ketaatan tu dah. Bukan sabar biarlah. Orang tak ismaya pun sabar, tak payah maya Sabar lagu tu pula dah. Banyak sabar lagu tu. Sabar macam lagu tu. Sabar ni di atas ketaatan. Sabar di atas tidak taat. Dia tak ada sabar tu panggil. Itu panggil tidak sabar. Dia panggil sabar-sabar ni kerana taat. Kerana ketaatan. Tak. Bila satu orang perempuan kan dia mati anak ke tak? Tak, dia jerit. Nabi tegur dia. Dia tak pasal Nabi. Dia kata apa dia? Bila Nabi tegur tak sabar. Tak. Ihtasibi. Tak. Bila kata dia nak marah. Mu anak tak mati sedap lah raya. Dia kata pada Nabi. Dia tak khabar, dia tak sedar Nabi kan. Jadi bila dia khabar mula kata tu Nabi tak. Dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi minta maaf. Dia kata ya Rasulullah sekali saya sabar. Nabi kata sabar kan ada lah. Sabar tu inda sadmatil ula. Sabar ni masa mula kena tu sabar. Masa mula kena ujian tu, perintah Allah Taala kepada dia sabar. Masa tu kena buat. Kalau kita tak sabar masa tu, habis dah pas minggu baru kita sabar. Tu bukan sabar. Sabar yang ada nilai ni ke masa mula. Mana masa mari ujian ni perintah Allah Taala kepada dia. Lepas tu kita buat seperti mana Allah Taala nak. Tu tak ada nilai. Tu panggil sabar. Tu mari ujian tinggal perintah Allah Taala. Lepas tu sabar kita bukan tak nak larang. Kata banyak kita boleh sabar. Kita bukan tak mesti laksana hudud kita. Kalau boleh nak hudud belakang tapi buat kerana ramai kita tak sesuai sabar sudah lah tu. Kita bukan nak riba. Tak setuju kita riba tapi buat kerana. Dok lah ni nak beli kereta pun kena gini-gini kok. Tak apalah sabar. Buatlah pinjam riba pun sabar. Sabar belakang. Tidak. Sabar ni sabar yang ada nilai ni. Sabar tetap teguh di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Taala kata apa orang lagu ni? Kalau sekiranya kamu sabar dia bertakwa. Tengok sebab tak ada takwa. Sabar dia takwa. Mana sabar di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata apa dia? La yadurrukum kaiduhum. Perancangan musuh kamu itu tidak akan bagi mudarat pada kamu. Datang untuk faham perkara ni kan tak? Allah Taala datangkan satu surah Yusuf. Surah Yusuf. Bila adik-beradik Nabi Yusuf kan, jumpa Nabi Yusuf. Akhir kisah Nabi Yusuf kan tak? Tanya Nabi Yusuf, macam mana boleh jadi menteri ni? Kamu kan serupa dengan kita kan? Tak, bukan keturunan menteri. Tiba-tiba jadi menteri, bukan jadi hamba. Kita jual demo dulu. Nabi Yusuf kata apa dia? Nabi Yusuf, takwa dia sabar. Takwa kalau ada pada individu tu walaupun seluruh orang nak hina ke dia tak, dia akan naik. Kalau ada pada umat nusrah Allah Taala akan turun. Takwa dia sabar. Betul Allah Taala tunjuk ayat ni. Dia dari surah ni berapa kali ni? Sekali, dua kali, tiga kali. Surah ni. Ayat 120, ayat 100 125 dia akhir dak surah ni. Akhir surah ni. 4 kali lah kita kata, 4 kali. Dak 186 wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan akhir kali ya allazina amanu wasabiru warabitu wattaqullah. 4 kali. 4 kali dalam Quran ulang ni bukan benda kita boleh pandai dan ni hakikat ni. Hakikat yang mana yang perkara yang sangat besar yang Allah Taala tunjukkan dalam surah ni, dalam surah Ali Imran. Sebab apa tak ikut Yahudi, tak ikut Nasrani, dia berhajat pada kekuatan sabar. Ajaib lepas ayat ni kan berkenaan dengan perang Uhud. Berkenaan dengan peperangan Uhud, masuk peperangan Uhud. Jadi bila Nabi dapat berita bahawa orang Mekah sedang buat persiapan untuk serang Madinah dengan bawa tentera 3,000, dah, maka Nabi mula buat persiapan juga untuk lawan. Dia mesyuarat dengan para sahabat, akhirnya putusnya di luar Madinah. Jadi Nabi bawa 1,000 tentera, lawan 3,000. Dan Nabi tarik. Dan Allah Taala turun ayat bagi tahu kepada sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, lawan. Tengok lawan ni bukan orang main nak serang kita lari tak. Lepas tu sahabat lari sudah. Mana ada ni? Negi ni. 1,000 lawan 3,000 ni. Tu sabar ni. Allah Taala bagi jaminan kepada dia. Sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, Allah Taala kata akan datang segera daripada langit 5,000 malaikat. 5,000 malaikat akan datang. Siap dengan senjata. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu apa? Takwa dan sabar. Dalam peperangan Uhud. Badar 1,000 je. Uhud ni Allah Taala jamin 5,000 malaikat. Dengan apa? Takwa dan sabar. Tak usah. Di tengah-tengah kisah peperangan Uhud ni tiba-tiba datang satu ayat, ya ayyuhallazina amanu wa beriman la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Ajib dari surah Al-Imran ni. Siap ayat ni peperangan Uhud. Kisah ni. Kisah bermula daripada ayat 120 ni berkenaan dengan Uhud. Di tengah-tengah tu selepas bagi tahu langit dan bumi milik Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala boleh ampun pada siapa yang kendaki, boleh azab siapa yang dia kendaki. Allah Taala beri orang beriman la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba berlipat kali ganda. Bertakwalah kamu pada Allah mudah-mudahan kamu jangan. Tiba-tiba riba mai di sini. Sepatut riba tu ayat Baqarah. Tiba celah soni ayat ni. Lepas tu selepas tu tak ada kaitan. Bapa sebenarnya ayat ini sambung dengan ayat yang ke-118 kita baca tadi. Wahai beriman, jangan menjadikan musuh, jangan jadikan Yahudi sebagai teman rapat kamu. Sini sambung dia. Mana Yahudi ni teman rapat pun tak boleh jadi. Hak tu dia sudut dia. Hak ni pula ni riba ni sistem mereka. Riba ni sistem Yahudi. Dalam surah Maidah Allah Taala bagi tahu. Surah Maidah. Wa aklihimur riba wa qad nuhu an. Allah bagi tahu sikap Yahudi ni apa dia? Mereka ni makan harta riba, makan riba. Sedangkan benda tu dilarang adalah agama mereka. Allah bagi tahu. Dan riba ni sistem mereka. Sistem yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah riba ni dosa dia ni seperti mana berzina dengan ibu kita sendiri. Riba ni tak ada dosa lain. Dosa Allah Taala isytihar perang. Kita buat apa riba ni? Bukan masalah pinjam 100 bayar 110 lah. Pinjam 1,000 bayar 1,200. Tak. Bukan semata-mata gitu. Kalau kita tengok di sudut angka matematik, kita akan jadi hairan.
Tak, apa tak boleh. Okay, kita bagi pinjam tolong dia, okay, tak? Wah, dia tahu bila bayar. Wah, kita tu modal kita. Tak. Dia bukan masalah matematik je. Bukan masalah 1,000, pinjam 10,000, bayar 11,000, bayar 12,000. Hak tu masuk akal, matematik boleh terima, kan? Tak. Dia bukan masalah matematik semata. Dia sebenarnya masalah riba ni konsep dia. Konsep dia bermasalah. Konsep ni kalau tidak dibetul oleh Allah SWT, dia benda ni halus tak nampak. Riba ni konsep dia zahir dia nampak molek. Dia sepuluh orang bawa ajaran sesat, pakai serban, pakai jubah, tak kecek ayat Quran tapi sesat. Orang tamadar tak nampak. Sebab tu kita tengok dalam Quran, Allah SWT bila benda tu halus, Allah Ta'ala akan zahirkan dosa tu besar. Seperti mana makan anak yatim. Anak yatim kan? Oh, Allah Ta'ala datangkan ayat berat anak yatim. Dia tengok Allah Ta'ala kata kepada anak yatim kan? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim ni secara zalim. Bukan tak boleh makan, boleh, tapi bukan dengan cara zalim, dengan cara makruf. Nanti siapa dia makan dengan cara zalim, sebenarnya dia makan apa dalam perut dia ni apa dia api neraka. Dia balik akhirat dia akan dibakar. Yaslau ni akan dipanggil pula atas api. Apa? Allah Taala tunjuk makan harta anak yatim ni. Sebab anak yatim ni siapa dia pegang? Siapa dia pegang sebenarnya? Asalnya anak yatim. Bukan kita tengok, jangan tengok zaman kita. Asalnya anak yatim ni pak dara dah pegangnya. Adik kakak kita mati, abang kita mati. Anak dia tu kita lah ambil ya. Dan bila kita ambil kan, kita cari harta abang kita pegang. Jadi bila kita pergi, orang lain tak tahu ni keluarga kita ni, masalah dalam keluarga kita ni. Orang lain tak boleh tahu. Kita ya. Benda ni nampak zahir, nampak tolong anak dara. Orang lain tak boleh tanya. Kita kuasa penuh. Tapi market. Oh, dia ada unsur gini. Bila ada unsur gini, Al-Quran akan tonjol lalu. Allah Ta'ala akan tonjol lalu. Dosa ni dosa besar. Sebab dengan benda lain tak padan. Dengan nasihat lain tak padan. Allah Ta'ala akan bagi tahu ni dosa besar. Begitu juga riba. Riba ni kita butuh. Tak, orang butuh. Orang nampak susah. Tak. Anak nak masuk universiti ataupun sakit nak buat pembedahan. Tak. Maka kita butuh pitih. Pinjam 5,000. Boleh nak pinjam. Tengok. Boleh nak pinjam. Tak. Pinjam 5,000 bayar 6. Bukan masalah pinjam. Masalah apa dia? Konsep dia tu. Nampak tolong. Orang nampak oh bagus dia tu tolong. Tak. Tolong orang, nampak tolong orang. Tapi di sebalik tu tolong orang tu dia ambil kesempatan. Dia benda ni kalau tidak dicegah, oh dia akan jadi satu sistem seperti zaman kita sekarang ni. Tengok bahaya dekat zaman kita ni. Riba ni satu sistem yang mana boleh menyebabkan satu negara tu runtuh. Kerana sistem ni. Ambil kesempatan. Dia akan jadi jiwa dia jadi tu kalau peringkat global, peringkat lebih besar lagi kan. Negara-negara besar pilih banyak kan. Dia sengaja buat masalah negara-negara supaya pinjam dengan dia ya. Yang memang jadikan benda tu masalah supaya nak buat pinjaman tu supaya apa? Supaya nak katak kita dengan apa? Dengan faedah dia tu. Dengan riba dia tu. Memang gitu. Dia buat satu orang tu keadaan susah biar supaya buta. Ya bila buta kan tak? Dia tak sekat. Tapi orang tu kerja suku sumber duk bayar bunga. Berbunga. Bayar dia ikat satu orang tu sampai bila-bila. Itu ni satu sistem yang sangat jahat. Sebab tu Allah Taala isytihad perang. Dan Nabi bagi tahu pula, Nabi bagi tambah pula kepada seperti mana berzina dengan ibu supaya mari dia hati jijik benda ni. Tapi konsep dia begitu. Tapi tengok manusia kan sama hello. Sebab tu kita nak bina ekonomi kita dengan cara orang lagu ni. Kemudian kita nak modify payah. Sebab kita tak berdiri sendiri. Kita ada cara kita sendiri. Islam ni ada cara sendiri sempurna. Kita sudah bincang dah kan di majlis kita ngajar kan. Kita ada sistem apa dah? Iqalah. Sistem iqalah. Sistem iqalah mana? Apa dia? Tak bila berlaku kematian, kena bunuh, kena tepuh kereta. Tak. Seorang ni nilai dia berapa? Kerajaan akan tentukan berdasarkan nas daripada Quran, daripada sunnah ni. Berapa orang nilai semasa kita ni? 100,000 ke 200,000 ke? Siapa dia kena bayar? Orang yang tepuh lah kena bayar. Kalau dia tak boleh bayar, wali dia, ayah dia, adik-beradik dia. Kalau ayah dia, adik-beradik tak boleh nak bayar, dia pergi ke pok saudara. Kalau pok saudara tak boleh bayar, pergi ke sepupu. Ni dipanggil iqalah.
Sistem ekonomi Islam ni sebenarnya, dia bukan semata-mata ekonomi tu, dia akan betul hubungan sama-sama keluarga ni. Dia jadi rapat, dia jadi syakna habis. Nak buat lesen kereta kena minta izin dengan pak saudara, kena minta izin dengan sepupu pun kena tanya khabar juga. Kena ada orang putusan daripada keluarga besar tu akan, sebab apa kalau berlaku masalah dia akan melibatkan kita. Dia akan hukum Allah SWT dia hidup dalam masyarakat. Dia bukan semata-mata ekonomi itu sendiri, tidak. Dia berkait dengan hubungan. Ini kita ada sistem yang begitu hebat, tapi kita tak sih. Kita dah ambil orang lain. Sebab tu Allah SWT tunjuk keadaan ni dalam peperangan Uhud. Ayat ni biar nampak sistem ni sistem bermasalah. Takut tak nampak, takut tak perasan kan. Tengok Allah Taala jelas kan, seperti mana semaya lah dalam surah Baqarah tu kan, hafizu ala salawati was salatil wusta kan. Oleh semaya ni benda tinggi kan. Allah Taala letak satu ayat sebelum dia berkenaan dengan syirah, selepas dia berkenaan dengan syirah. Tak ada kaitan dengan semaya. Bapa Allah Taala lagi tu sengaja untuk tunjuk biar nampak kepentingan semaya. Ni pun biar nampak ni bahaya riba ni. Takut kita duk baca sepitah lalu tak perasan. Ni kalau tak perasan juga berat benar. Mana kepentingan semaya tak perasan juga, bila Allah Taala buat lagi tu berat benar. Dia kira gitulah. Sebab tu Quran ni Allah Taala bagi walaqad sarrafna fi hadzal Quran min kulli mathal. Kami telah datangkan ayat Quran dengan pelbagai cara uslub biar manusia khabar. Cara Allah Subhanahu taala ayat pada kita. Jadi panjang lagi. Dah ingat kalau habis peperangan Uhud dah malam ni. Jadi kecek ni saja. Sebenarnya tajuk malam ni dalam fikiran kita lah, nak kecek berkenaan dengan Uhud. Apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Bila Nabi dapat berita, bila sahabat dengar berita Nabi telah terbunuh. Lepas tu bagaimana Nabi muamalat dengan orang munafik. Yang lari daripada 1000 tu lari 700. Bagaimana lepas selesai Uhud, bagaimana Nabi balik ke Madinah, bagaimana Nabi interaksi dengan munafikin. Bagaimana Nabi menyatukan hati para sahabat. Bagaimana Nabi islah hati-hati orang yang mana buat masalah. Panduan ada dalam surah ni, dalam Quran ni. Hakikatnya tuan-tuan, seperti mana ayat kita baca tadi, umat ni hanya dapat islah bila dia jelas tentang Allah, bila dia jelas tentang akhirat, bila dia jelas bahawa kehidupan akhirat itu lebih baik lagi. Kalau tidak, selagi mana akhirat tak jelas, Allah tak jelas, maka selagi itu bermasalah. Seperti mana ayat zuyyina linnas kan, dihias manusia ni kepada cinta pada syahwat minan nisa wal bani wal qanati. Selepas ayat tu ayat ke apa? Kul, katakanlah mahukah aku beritahu pada kamu wahai manusia, kau lebih baik lagi daripada kamu suka tu, yang memenuhi syahwat kamu, wanita-wanita, anak pinak, harta bertimbun-timbun, kenderaan yang mewah semua tu. Mahu aku beritahu pada kamu ada sesuatu yang lebih hebat lagi daripada tu. Apa dia? Syurga. Allah Taala bagi syurga. Ini kehidupan kita sebenarnya. Ini tawaran daripada Allah SWT, tuan-tuan. Kehidupan yang sebenar-benar. Dunia ni tempat ujian. Bila ujian, dia bukan satu tempat yang mana kita boleh buat apa kita nak buat, seperti mana kita buat ujian kita lah. Mana boleh satu orang pelajar masuk ujian dia nak buat bakar roti ke, nak makan roti, nak bakar sate ke, mana boleh. Nak tidur, nak guling, tak boleh. Ujian, kata ujian. Kita faham hakikat ni. Bila kata ujian, dia berlaku masalah. Ni kita nak tempat ujian, kita nak modify tempat ujian ni jadi tempat syurga. Lepas tu kan tak berlaku lagu tu kan, maka kita sumak. Kalau berlaku kita ada berlaku rumah, ada pitih, ada tiba-tiba kena nyakit pula, tak boleh nak makan juga. Boleh makan berlaku juga, mau sakit jatuh mati kan. Tak mati kita, mati bini kita, sedih juga mati. Dunia tak lagi dah tempat ujian. Tak lagi dah. Sebab tu Allah Taala bagi tahu, bukan tak ada kan. Dia ada satu tempat, tapi tempat tu kena mati dulu. Sebab tu kehidupan selepas mati ni satu kehidupan yang mana kita kena sentiasa muzakarah. Dia Quran sentiasa bagi tahu perkara ni. Sebab tu kena hidupkan amalan halaqah Quran ni dalam rumah kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, perbualan sama-sama kita. Barulah kita akan jadi nak mati, rindu akhirat. Barulah bila nak mati tu sudah ada perasaan nak pergi akhirat, rindu dengan akhirat, rindu nak jumpa Nabi, rindu nak jumpa Abu Bakar, rindu nak jumpa Sayyidina Umar, rindu nak jumpa dengan para sahabat, rindu nak jumpa dengan Imam Syafi'i. Ni orang-orang yang mana orang soleh yang kita dapat berita khabar yang benar bahawa mereka ni orang yang mana taat pada Allah SWT, dan kita berjalan seperti mana jalan mereka, dan kita nak jumpa mereka. Kita sudah ada angan-angan begitu dah. Ni kalau kita tidak ada angan-angan begitu, kita sumak. Sebab tu kita kena bina dengan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan sahabat-sahabat kita. Kita sama semula apa yang baik daripada Allah SWT. Apa yang kurang daripada hamba, aku qul hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabban wa bil islam.
Nabi Muhammad Nabi Rasulullah walhamdulillah rabbil alamin.